Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Sekolah Victoria, Republik Singapura. Semasa majlis santap tengah hari, Duli Yang Teramat Mulia dan Presiden Republik Singapura membincangkan kaedah memanfaatkan program pemimpin-pemimpin muda dalam memperkembangkan lagi peluang kerjasama dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman memulakan atur cara keberangkatan ke Republik Singapura dengan berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Sekolah Victoria di Singlap Link pagi tadi. Lawatan ke Sekolah Victoria merupakan atas jemputan pihak Kementerian Pendidikan Republik Singapura. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia di Sekolah Victoria dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Chan Chun Sing, Menteri Pendidikan Republik Singapura. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia kemudiannya disembahkan takliman oleh Mr. Cha Wei Se, Pengetua Sekolah Victoria, yang menerangkan mengenai sejarah penubuhan, pencapaian dan hala tuju sekolah berkenaan. Yang Teramat Mulia berkenan menyerahkan sumbangan koleksi buku pendidikan kepada wakil penonton yang antara lainnya sebagai bahan pembelajaran bahasa Melayu dan usaha memperlihatkan latar belakang sejarah kesultanan dan kebudayaan negara Brunei Darussalam. Semasa di sekolah ini, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia juga berkesempatan menyaksikan kelas pengajaran dan pembelajaran biologi yang menggunakan kaedah teknologi terkini serta berinteraksi bersama penuntut-penuntun mengenai latihan respiration di Makmal Sains. Sesi ini mempamerkan bagaimana teknologi boleh menyokong pembelajaran dan mengaitkannya kepada situasi sebenar. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia seterusnya melawan Eco Community Garden yang direka untuk menyediakan peluang bagi pendidikan alam sekitar serta kemudahan-kemudahan asas yang lain termasuk Asrama Victoria. Sekolah Victoria adalah sekolah menengah kerajaan kedua tertua di Republik Singapura di mana sekolah ini pada asalnya merupakan kelas bahasa Inggeris yang ditubuhkan pada tahun 1876 di Sekolah Cawangan Melayu Kampung Glam. Pada tahun 2007, sekolah ini memperkenalkan pendidikan jasmani sebagai mata pelajaran di peringkat O dan juga antara 4 buah sekolah di Singapura yang merintis program pengajian serantau oleh Kementerian Pendidikan. Pada masa ini, sekolah berkenaan merupakan salah sebuah sekolah terbaik di negara berkenaan yang terkenal dengan penekanan terhadap kecemerlangan kepribadian dan kepimpinan. Pada sebelah tengah hari, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah berkenan berangkat ke majlis santap tengah hari
yang dihoskan oleh Puan Yang Terutama Halimah Yacob, Presiden Republik Singapura dan suami Tuan Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi. Semasa majlis tersebut, Duli Yang Teramat Mulia dan Puan Yang Terutama antara lainnya membincangkan kaedah untuk memanfaatkan program pemimpin-pemimpin muda dalam memperkembangkan lagi peluang kerjasama dua hala yang sedia ada antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura serta bertukar-tukar pandangan untuk meneroka peluang-peluang baharu dalam mengukuhkan lagi hubungan yang sekian lama terjalin. Majlis santap tengah hari tersebut diadakan di Istana Republik Singapura. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia di East Drawing Room dialu-alukan oleh Puan Yang Terutama Presiden Republik Singapura dan suami. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia kemudian berangkat bersama Puan Yang Terutama dan suami ke President's Lounge bagi majlis santap tengah hari. Rangka Kerja Kecekapan Industri ICT Brunei BIICF ditubuhkan bagi memastikan kemahiran industri ICT tempatan sejajar dengan keperluan industri. Perincian mengenai bahan beritanya selepas ini. Status harian normal baharu COVID-19. 4 kes dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 830 kes sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 80.4%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 53.7%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 75.2%. Negara Brunei Darussalam berhasrat menjadi sebuah negara yang membudayakan amalan penyusuan susu ibu sebagai satu amalan yang digalakkan, disokong, dilindungi dan dihargai oleh setiap lapisan masyarakat. Dalam pertusan sempena sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia 2022, Menteri Kesihatan mengongsikan pada sambutan tahun ini, negara akan menumpukan kepada aktiviti mempromosi amalan penyusuan susu ibu termasuk melalui media massa, media cetak dan media sosial di samping aktiviti pembelajaran berterusan. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, langkah tersebut bertujuan memperkasa dan memperkukuhkan kapasiti pihak-pihak berkepentingan termasuk pihak kerajaan, sistem kesihatan, tempat kerja dan komuniti dalam menyediakan dan mengekalkan persekitaran yang mesra untuk amalan penyusuan susu ibu di pasca pandemik. Kadar penyusuan susu ibu di negara ini telah terjejas dari sasaran 50% penyusuan susu ibu secara eksklusif selama 6 bulan pertama umur anak damit disebabkan oleh pandemik COVID-19. Salah satu punca penurunan ketara ini berkemungkinan besar berkaitan dengan pengurangan aktiviti-aktiviti ceramah kesihatan dan penyusuan susu ibu di semua fasiliti kesihatan semasa negara sedang menangani pandemik COVID-19.
Kumpulan Kerja Jawatankuasa Pandu Industri Tenaga Manusia bagi Sektor ICT MISCWGICT mencatat pencapaian baharu hari ini dengan pelancaran Rangka Kerja Kecekapan Industri ICT Brunei BIICF ditubuhkan untuk menyokong wawasan Brunei 2035 dan Pelan Indo-Ekonomi Digital 2025. BIICF bertujuan memastikan profesional ICT tempatan mempunyai kecekapan yang relevan dengan kemahiran yang sejajar dengan keperluan industri. Dianjurkan oleh pihak berkuasa Industri Teknologi Infokomunikasi Negara Brunei Darussalam, AITI selaku Sekretarian MISCWGICT dengan sokongan Manpower Planning Employment Council MPEC, Majlis Pelancaran Rangka Kerja Kecekapan Industri ICT Brunei berlangsung di sebuah hotel di Gadong. Pelancarannya dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Pengarah Syamhari bin Pengarah Datuk Peruka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Terdahulu, Jurutera Haji Jailani bin Haji Buntar, Ketua Eksekutif AITI sebagai Ketua Bersama MISCWGICT dalam ucapannya antara lain mengongsikan BIICF dirangka melalui usaha yang meluas dan bersepadu melibatkan kerajaan, industri, institut tinggi dan penyedia latihan. Rangka kerja ini telah mengenal pasti 79 kecekapan teknikal dan kemahiran untuk 20 pekerjaan melibatkan 6 subsektor industri ICT di negara Brunei Darussalam. Juga diadakan pembentangan dan pameran program-program berkaitan BIICF. Hengi Industri Sendirian Berhad menandatangani perjanjian pembiayaan bertempoh sindiket Islam berjumlah $263 juta Amerika dengan Bank Islam Brunei Darussalam BIBD, Baiduri Bank dan Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib menandakan bermulanya kerjasama antara Hengi Industries dan institusi kewangan tempatan. Perjanjian pembiayaan ditandatangani oleh wakil Hengi Industri Sendirian Berhad, Bank BIBD dan Taib. Perjanjian pembiayaan melambangkan komitmen dan kerjasama kukuh yang diberikan oleh institusi kewangan tempatan dalam menyokong pelaburan langsung asing di negara ini selain mengembangkan lagi sumbangan ke arah sektor hiliran negara dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Berikutan dengan pembukaan sempadan laluan daran, Jawatankuasa Pengurusan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin mengingatkan orang ramai mengenai dengan penggunaan jambatan berkenaan yang masih di bawah tanggungjawab Kementerian Pembangunan melalui Brunei Bridge Authority BBA Jabatan Kerja Raya. Peringatan tersebut adalah bagi kebenaran penggunaan jambatan adalah dihadkan kepada kenderaan berdaftar di negara Brunei Darussalam bagi kelas 1, 3, 4 dan 6 sahaja. Walau bagaimanapun, bagi kenderaan-kenderaan komersial yang berdaftar di negara ini dalam kelas 2 dan 5, kebenaran hendaklah dipohonkan kepada BBA bagi permit menggunakan jambatan. Manakala bagi kenderaan pendaftaran asing, dalam semua kelas dinasihatkan untuk menggunakan jalan yang dibenarkan iaitu ASEAN Highway 150 atau AH150 yang lazimnya digunakan pada masa ini. Para pengguna hendaklah mematuhi had kelajuan 100 km sejam bagi kenderaan biasa dan 80 km sejam bagi kenderaan komersial. Pihak BBA akan menutup jambatan berkenaan pada bila-bila masa jika perlu seperti semasa keadaan cuaca tidak mengizinkan atau mana-mana perkara yang menyebabkan jambatan berkenaan tidak dapat digunakan. Penunggang basikal dan pejalan kaki adalah tidak dibenarkan untuk menggunakan jambatan berkenaan. Sembarang pertanyaan, hubungi talian Darussalam 123 atau email pro@pwd.gov.bn. Semangat juang yang tinggi merupakan salah satu kunci utama pesakit-pesakit kanser untuk pulih dan meneruskan kehidupan. Kita ikuti promo ini.
Dengan proses kesembuhan satunya kemo, dan saya juga mempunyai keluarga yang begitu prihatin, yang mengambil berat tentang kesihatan, makan minum saya, penjagaan yang begitu rapi. Dengan penuh semangat saya mendapat satu keluarga yang begitu baik memperhatikan saya dari segi makanan, kesihatan saya, dan apalagi kawan-kawan di mana saya adalah seorang artis. Jadi kawan-kawan saya begitu banyak untuk memberi saya nasihat. Jadi saya begitu semangat untuk menjalankan kehidupan sehingga hari ini. Dan juga jururawat di sana telah banyak membagi saya semangat, banyak membagi saya nasihat yang baik. Dengan itu saya bersemangat untuk hidup sehingga kini. Kepada Kerajaan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia, saya sangat-sangat bersyukur dan sangat-sangat berterima kasih kerana telah memberikan kemudahan selama proses pemulihan dijalankan di PJSC dan di Hospital Ripas. Alhamdulillah, semua kaki tangan yang bertugas buat masa itu sangat-sangatlah teratur dan rapi di dalam proses penjagaan yang diberikan. Sini ingin saya gambarkan bahawa proses ini tidaklah mudah, tetapi daripada sokongan keluarga dan teman rapat para doktor dan jururawat telah memberi saya semangat untuk menjalani proses pemulihan tanpa mengalami sebarang isu lain. Dengan adanya doa serta menjaga pemakanan serta mengambil masa 30 minit untuk berjalan setiap hari. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada His Majesty The Sultan dan His Government yang mana telah memberi pembiayaan dari segi kewangan dan perhatian kepada saya semasa saya menjalani rawatan pemulihan. Dengan tulus ikhlas saya sangat menghargai kebaikan dan perhatian dan kasih sayang dari baginda kepada rakyat baginda sehingga hari ini. Sembah ucapan menjunjung kasih ke hadapan Majlis Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-76 tahun. Semoga Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia dilanjutkan usia, sentiasa di bawah lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin mengucapkan selamat hari keputeraan kepada Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-76 tahun. Semoga kakal kara pemerintah Negara Brunei Darussalam. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Empat produk kosmetik didapati telah dicemari bahan terlarang yang tidak diisytiharkan. Hasil ujian makmal yang dijalankan oleh bahagian farmasi, Jabatan Perkhidmatan Saintifik Kementerian Kesihatan mendapati produk-produk tersebut mengandungi bahan pencemar yang boleh mengakibatkan kesan-kesan mudarat yang membahayakan kesihatan seperti hidroquinon dan merkuri. Penggunaan hidroquinon tanpa pengawasan boleh menyebabkan antaranya perubahan warna kulit, hypersensitivity dan boleh meningkatkan risiko kanser kulit. Manakala penggunaan merkuri pada tahap yang tinggi boleh menyebabkan kulit kebas, sakit kepala, ruam, perubahan warna kulit serta kerosakan pada buah pinggang dan sistem saraf. Kementerian Kesihatan tidak pernah mengeluarkan kebenaran bagi pengimportan untuk penjualan produk tersebut di negara ini. Sehubungan itu, orang ramai yang membelinya dinasihatkan untuk memberhentikan pengambilannya dengan serta-merta. Pemilik-pemilik restoran yang memiliki sijil halal diingatkan untuk sentiasa mematuhi syarat dan kehendak yang ditetapkan dalam Perintah Sijil Halal dan Label Halal 2005 dan sebarang peraturan di bawahnya. Kementerian Hal Ehwal Agama mengeluarkan peringatan tersebut susulan gambar tular di media sosial yang menunjukkan seekor anjing liar mencemari bekas baldi yang berisi makanan di kawasan luar belakang salah sebuah restoran di daerah Blaid. Kementerian Hal Ehwal Agama melalui bahagian kawalan makanan halal Jabatan Hal Ehwal Syariah
Dengan kerjasama pegawai-pegawai penguatkuasaan dari Jabatan Perkhidmatan Kesihatan, Kementerian Kesihatan telah membuat pemeriksaan ke premis berkenaan dan mendapati restoran tersebut merupakan pemegang sijil halal yang sah. Oleh itu, arahan penyertuan juga dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan serta-merta. Kes tersebut masih lagi dalam siasatan. Jika didapati bersalah, boleh didakwa di bawah bab 37 Perintah Sijil Halal dan Label Halal 2005 bagi kesalahan melanggar syarat-syarat pensijilan halal. Sebuah kedai di daerah Brunei dan Muara dikenakan kompaun oleh Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan ABCI atas kesalahan di bawah Peraturan 12 Peraturan Kawalan Bangunan Iklan, Papan Iklan dan Papan Tanda 2016. Kedai Toko Tokuya yang terletak di bawah syarikat Golden Store dikenakan kompaun sebanyak RM500 kerana memaparkan papan tanda perniagaan tanpa kebenaran di sebuah unit kedai bangunan Times Square Shopping Centre Kampung Jaya Setia, Mukim Brakas. Syarikat berkenaan diberikan tempoh selama 14 hari untuk menjelaskan kompaun berkenaan. Piala Futsal Brunei 2022 diteruskan lagi semalam bagi perlawanan akhir pusingan pertama. Dalam perlawanan itu, Majlis Sukan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei MSABDB meraih kemenangan selepas menewaskan Al-Maraj FC. Perlawanan berlangsung di Dewan Gerak Badan Bolkiah Garrison. Al-Maraj FC mendahului permainan apabila menjaringkan gol pertamanya pada minit ke-7. Bagaimanapun, MSABDB berjaya menyamakan kedudukan 1-1 pada minit ke-20. MSABDB tidak mensia-siakan peluang apabila mencetak gol keduanya pada minit ke-25 dan menambah gol ketiga selang seminit kemudian. Meskipun ketinggalan 2 gol, Al-Maraj FC berjaya mendapatkan jaringan pada minit ke-31, namun keputusan 2-3 kekal hingga perlawanan berakhir. Pusingan kedua peringkat akhir akan diadakan Jumaat ini 5 Ogos 2022 pukul 8 malam.